ni di dalam Facebook group. So make sure anda stay. Kita target dalam sejam setengah ke 2 jam untuk slot, dan sesi hari ni sama juga macam sesi semalam, di mana kita tak ada slide, kita tak ada macam kelas proper lah sebenarnya, sebab ini adalah sesi group coaching di mana kaedah dia adalah engagement direct kepada end user. So, contoh macam anda boleh tanya soalan dan saya akan cuba jawab berdasarkan pengalaman peribadi dan apa solution berdasarkan perniagaan masing-masing. So hari ini kita dapat tengok Puan Rabiah ada, Sheila pun ada. Alhamdulillah untuk hari ini kita tengok just crowd macam mana, sebab mungkin selepas raya ni malam mungkin masing-masing busy, ada yang penat, ada yang still operation apa semua. So kemungkinan besar sebab saya dapat cadangan daripada pihak admin untuk ubah masa kepada siang. So kami tengah go through lagi jadual sebab saya sekarang clash jadual dengan few program kita sebenarnya. So saya tengah susun, cuma untuk sekarang kemungkinan besar kalau tengok sini jadual kita ada lebih kurang 1, 2, 3, 4 ada 4 hari lagi dalam masa seminggu ni dan masa bulan ni lah sebenarnya. So kita akan cuba habiskan dan insya-Allah saya akan keluarkan jadual baru untuk bulan depan lah cadangannya. So kita tengok dulu respon macam mana dan insya-Allah kalau jadual semua okey, tak ada masalah, kemungkinan besar kita akan buat balik waktu siang lah. Alright. Cuma satulah, saya waktu siang agak busy sebenarnya sebab kita nak handle operation. So untuk dapatkan masa lebih kurang dalam 2 jam ke 3 jam ni agak mustahil biasanya. Tapi tak apa, kita akan cuba dulu, kita tengok macam mana sebab memang rush waktu PKP ni time kalau untuk courier delivery agak singkat sebenarnya. So dia bermula daripada pukul 10 sehingga pukul 3 saja. So that's why saya agak rushing sebenarnya untuk siapkan order, untuk pack apa semua. Dan memang ada servis yang datang pick up pada di office kami. Cuma kami pun dah tak pergi lama, tak pergi office. So inilah office kami sebenarnya, daripada rumah aja. So kita cuba sedaya upaya lah tengok macam mana. That's why kita tak minta courier untuk datang pick up dah sebenarnya, sebab everything kita proses order semuanya daripada rumah sahaja. Okay. So sedikit update daripada list semalam. So untuk hari ni kita ada lebih kurang 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 orang dah isi di dalam Google Form yang saya sharekan. So apa yang saya nak sharekan sebenarnya, ini adalah projek terbaru saya di mana berdasarkan pengalaman dan berdasarkan pertanyaan dan juga serba sedikit informasi yang saya ada, saya bukukan sebenarnya. Okay, saya bukukan, sama ada orang bertanya di dalam Facebook group, orang bertanya personally di DM ataupun di Instagram ataupun di PM di Facebook, dan soalan-soalan ni saya kumpul dan saya jawab dalam bentuk video. So timbul satu idea lain juga di mana saya diminta oleh ada sebahagian daripada agensi untuk buat buku, dokumenkan benda ini menjadi sebuah buku. So buku yang saya plan kali ni, ini adalah buku keempat saya. 3 lagi adalah e-book. So buku pertama fizikal lah sebenarnya. So cadangannya kita nak keluarkan printed version dan saya akan hantar kepada anda semua, tak perlu bayar apa-apa. Okay, sebab ini adalah first draft saya. Projek belum settle lagi tapi insyaAllah kita nak dapatkan feedback. Saya tak banyak, mungkin dalam 10 orang ke 20 orang yang pertama. So saya dah check dalam printing, insyaAllah tadi tak sempat siap, tapi kalau sempat siap esok jugalah kita akan hantar kepada anda. So dekat saya sekarang ni ada lebih kurang 8 orang yang dah siap hantar. Saya dah ada nombor telefon, alamat, at least benda penting lah sebab untuk saya hantar by courier. So kalau esok settle printing apa semua, dan esok jugalah saya akan hantar. Alright. So bagi mereka yang baru tahu ataupun baru dapat join sesi personal coaching kita ataupun group coaching kita ni, kalau anda nak dapatkan buku daripada saya ni, saya minta satu saja, cari di link group WhatsApp masing-masing, tim A, tim B dan tim C.
dalam tu saya ada share kan, setiap kali habis kelas saya share kan untuk anda isikan di Google Form tu, dan nanti saya akan update anda tracking number lah sebenarnya. Okay, so that's why saya perlukan dalam form tu nama penuh anda, nombor telefon untuk dihubungi, alamat penuh, nama perniagaan anda, kawasan perniagaan anda, jenis produk, Facebook dan IG anda lah basically. So bila ini adalah draft pertama dulu, which is belum official lagi, dan selepas saya terima feedback untuk tambah baik lagi, untuk apa yang anda belajar di sini dan apa yang perlu improvekan lagi, so saya akan keluarkan buku fizikal dan saya akan bagi kepada anda juga buku fizikal tu. Alright? So ini khas untuk alumni kelas yang saya sendiri ajar. So untuk kelas alumni Mara, untuk kelas alumni Tekun dan sebagainya, dan anda adalah antara batch pertama yang saya bagi draft ni lah. Alright. So thank you so much yang join pada sesi malam ni. Saya minta satu je, tolong lengkapkan di dalam ruangan Google Form tu, dan insya-Allah saya akan cuba sharekan info tu lebih lanjut. Alright. So itu saja daripada saya, sedikit selingan lah iklan Ala-ala tu kita nak cuba cukupkan dalam 10 lah kalau boleh. Sekarang dah 8 dah. Sebab total peserta dalam grup coaching lebih kurang 30 orang. So kalau dapat 10 pun okey dah sebenarnya. Okay. So kalau semua nak juga okey je, tak ada masalah. Just isi Google Form tu saja. Right? Okay. So Sheila dan juga Nami Cafe saya nampak ada juga, alhamdulillah. Apa khabar semua? Okay, Sheila jawab baik, alhamdulillah. So di Selangor, okay, by the way kita masih takut lagi sebab kemungkinan besar esok akan announce untuk lockdown full, which is akan efek banyak jugalah kepada usahawan-usahawan. So terutamanya yang berniaga tepi jalan, yang berniaga kecil-kecilan terutamanya. So benda ni kami dah hadapi masa PKP 1, di mana memang tak dapat nak operasi. Cuma kelebihan yang ada time tu adalah disebabkan kami dah berniaga di platform online. So apa yang terjejas basically dari segi logistik je. Pos laju dengan JNT tak datang pick up dekat office lah sebenarnya. Dari segi sales dan jualan memang nampak peningkatan lah sebenarnya, hampir 300% meningkat. So saya nasib baik sebab platform kami memang dah ada lah. Saya menggunakan 3 platform. Saya ada website saya sendiri .com. Saya menggunakan juga platform Shopee dan saya menggunakan platform mobile yang lain. Sebab different product, different target market. Okay? So that's why kita akan buat customer segmentation yang pertama dulu biasanya. Dan terus saya cakap memang saya kena spend budget on marketing. Okay? So itu yang paling penting. Sebab apa? Sebab kalau kita tak spend untuk marketing, walaupun kita ada website yang paling canggih, boleh bayar guna credit card, boleh bayar guna debit card, boleh bayar online bank transfer, boleh bayar guna PayPal untuk customer Singapore, Brunei dan sebagainya. Tapi kalau website kita ni tak ada traffic, okay, tak ada leads, tak ada orang tengok pun, tak ada sale akan berlaku. Okay? So itu yang saya belajar lah sebenarnya. Bila kita dah terlalu fokus pada platform. So, okay, Nami Cafe, semoga dipermudahkan, insyaAllah dipermudahkan. Kita doakanlah semoga semuanya berjalan lancar. Apa yang saya dapat info di Terengganu, okay, terutamanya sebab cousin saya, makcik-makcik saya banyak lagi di Terengganu, dalam proses untuk vaksin. Semua makcik saya semua dah dapat vaksin. So sangat senang untuk dapat sana berbanding di Selangor dengan KL ni. So sedikit tu kalau belum vaksin, daftarlah vaksin sebab memang senang dapat vaksin dekat Terengganu. Saya tak tahu kenapa berbanding dengan kat sini lah. Dan okay, sedang mencari platform online. So basically platform online banyak. Okay, boleh je guna Shopee, boleh je guna Lazada, boleh guna order beli, dan ada juga macam Yeza dan sebagainya. Ada yang free, ada yang ada yang berbayar. Okay. Ada juga subscription based juga. Okay. So contoh yang free macam mudah.my, which is company yang saya pernah bekerja, even cari.com dan banyak lagi lah sebenarnya.
Contoh yang berbayar adalah macam buat website di WordPress, buat website sendirilah sebab kita kena bayar server, kita kena beli domain, dan kena set up, dan kena bayar orang untuk set up semua lagi. So that's number two. Yang saya panggil sebagai subscription ni, contohnya macam di account Shopee, kita as a seller, kita tak perlu bayar apa-apa. Tapi setiap transaksi yang berlaku, pihak Shopee akan ambil percentage. Mungkin dalam 1 ke 5% bergantung kepada kita punya account lah. Kalau account kita preferred account, dia akan ada advantage lain lagi. So, saya boleh katakan platform memang banyak lah. Even Facebook dengan Instagram pun percuma je. Boleh guna cara free marketing, boleh juga guna cara paid advertisement. So, bergantung kepada strategi, bergantung kepada bisnes. Apa yang saya nak share ni sebenarnya adalah lebih kepada pengalaman saya sendiri saja. Okay? So itu sajalah untuk sekarang ini. So masa PKP 1 apa yang saya jual basically dari segi produk makanan lah obviously. Saya ada family saya ada catering business. So apa yang kami ubah suai sikit, kami bukan jual secara buffet. Kami jual secara lunch pack. Okay? So saya ada bercerita semalam tentang satu business yang memang sangat-sangat laku sewaktu PKP yang lockdown pertama. So produk makanan biasa saja sama ada lunch hour ataupun produk untuk makan malam. Okay? So di kawasan perumahan saya sama saja sebab saya kalau di biasanya lah di kampung ataupun di taman ataupun di certain tempat memang ada WhatsApp group. Okay, WhatsApp group JKKKKK ke ataupun WhatsApp group taman ke, macam kawasan saya tinggal ni WhatsApp group untuk blog. Blog pun ada WhatsApp group juga. WhatsApp group tingkat. Okay, contoh saya tingkat 6 semua tingkat 6 pun kita ada special WhatsApp group. So ini antara tempat-tempat untuk komuniti berkumpul lah. So apa yang berlaku, ni cerita masa PKP 1 lah. Kami buat satu poster khas which is dia kita panggil menu lah, menu ataupun katalog yang ada gambar produk, yang ada detail produk dan juga ada harga produk. Okay, so di dalam semua tu dan di akhir dia tu kami buat call to action kepada siapa yang berminat akan ada promotion price. Lepas tu kena ada cut off terus lah, kena order minimum order sebelum pukul 12 tengah hari setiap hari. Okay, so apa yang berlaku, hari pertama kami ada hanya 3 order saja. Okay, which is okay lah sebenarnya sebab kami tak spend apa-apa pun. Dan kita nak tap on, kita panggil istilah tap on the water first. Kita nak celup kaki dekat air dulu. Okay, dekat tasik tu. Nak tengok dalam mana. Dan quite surprise, apa yang terjadi hari kedua kami dapat lebih daripada 10 order. Okay, dan dia berterusan lah 10 order, 15 order dan berkembang-kembang sampailah satu taman settle. Okay, so produk yang kami jual adalah produk makanan which is masak biasa saja dan setiap hari lah dia akan berlangsung selama setiap hari. Kami akan update apakah menu harian. Okay, selepas minggu pertama, minggu kedua dan kami decide untuk jual secara mingguan pula. Okay, so by default selepas masuk minggu kedua, sebab masuk minggu kedua PKP tu, apa yang jadi, kena sambung lagi. Sambung PKP, sambung lagi 2 minggu. Sambung lagi 2 minggu. Sambung sampai pinjaman mampus. Okay? So apa yang jadi, kami update. Update setiap minggu. Okay, so minggu ini, hari ni menu apa. Minggu kedua menu apa. Hari ketiga menu apa. So setiap hari menu adalah berlainan. Nasi adalah sama, nasi putih je. Lauk yang berbeza. Kami bagi 2 lauk dan juga 1 lauk sayur lah biasanya. Dan juga buah potong biasa je sebenarnya. Okay, so business model yang kami buat adalah lunch pack saja. Sampailah pada satu peringkat, kami ada start order, kita panggil mangkuk tingkat yang viral tu, yang color-color macam rainbow tu. So kami ada 2. Satu, kalau customer yang nak order lunch pack, okay, harga dia banyak ni. That's one target market. Another one pula yang jenis nak beli untuk family, 2 orang, 3 orang makan, untuk anak-anak dan sebagainya. Ada yang bekerja juga nak beli untuk anak-anak makan di rumah. Disebabkan kami offer sekali delivery. So memang harga memang premium lah.
masak lunch lebih kurang dalam 18 ke 25 ringgit. So bergantung kepada lauk. So that's why kami perkenalkan satu package lain adalah package lengkap dengan mangkuk tingkat, which is untuk 2 orang atau 3 orang ke atas lah. Harga pun lebih mahal lagi sebenarnya. So apa yang berlaku, demand untuk mangkuk tingkat ni sangat tinggi. Sebab orang beli untuk makan satu family. Dan harga dia actually lebih mahal sebenarnya. Berbanding dengan kalau yang lunch pack biasa, mungkin harga starting dalam tak lari antara 12 ke 15 ringgit. Dan saya tak boleh jual mahal sebab lunch pack, orang lain jual 8 ringgit, 10 ringgit je. Dia bergantung pada lauk lah sebenarnya. Kalau lauk ikan keli, murah sikit lah. Kalau lauk udang, sambal sotong apa semua tu mungkin lagi mahal. Tapi dia bergantung mengikut menu harian tu sebenarnya. So apa yang saya belajar daripada segi sini sebenarnya, kita kena decide customer segment kita macam mana dulu. Contoh kawasan perumahan. Saya tak expect pun orang makan nasi harian sebenarnya. Dan untuk pengetahuan anda, idea tu keluar apabila parent saya masak secara harian, dia masak lebih. So bila masak lebih, ada jiran-jiran yang sebelah yang bujang ke apa, dia bagi. Dan dari situlah idea tu timbul di mana jiran ni bayar keluarga kami untuk masak harian saja. So that's a really good business model, dan dari situlah berkembangnya idea di mana dia bukan saya panggil kira untuk lunch pack order lah sebenarnya. So bagi mereka yang berniaga makanan terutamanya, anda boleh praktikkan benda yang sama juga. Offer 2 benda ni. Okay, 3 benda, sorry. Offer 3 benda ni sebab customer, okay, dalam case tadi yang saya buat adalah customer suka untuk tengok dulu. Okay, dia suka tengok menu apa ada, bagi gambar. Kalau ada gambar, of course lah, gambar kena sama dengan apa yang kita masak lah. Ambil gambar, bagi gambar. Sebab makanan ni kalau di online dia orang tak boleh rasa. So bila dia tak boleh rasa, dia tak boleh bau, benda tu tak boleh nak hook lah sebenarnya. So kita bagi gambar, kita bagi video supaya customer boleh nampak dan boleh visualize benda tu. Okay, step pertama. That's why yang pertama saya buat katalog dan juga saya buat macam menu kita pergi inilah, dapat menu, dapat harga berapa apa semua. Tapi tambahan yang saya buat di bawah macam flyers tu adalah siapa yang berminat cut off order sebelum pukul 12 setiap hari dan kami akan hantar hari yang sama. Kalau lunch je lah. Kalau dinner mungkin selepas pukul 6 ke atas lah. Okay. So selalu ada call to action. Sama ada nak kena WhatsApp ke, nak kena order online ke, nak kena order macam mana pun, kita kena arahkan customer, you nak order, you contact nombor ni, you SMS, you WhatsApp dan sebagainya. Okay, that's number 1. So nombor 2, apa yang kami buat adalah kami selepas seminggu dan minggu kedua, kami decide daripada nak update hari-hari, tak tahu esok nak masak apa, kita bagi terus menu untuk seminggu. Okay, ni adalah menu kami. So apa yang jadi, conversion adalah lebih tinggi sebab orang akan tak fikir panjang dah. Oh, boleh order untuk seminggu terus. Dan itulah rahsia kami boleh maintain order customer daripada customer yang pertama sehinggalah customer kelima dan keenam sebagainya. Customer order per week. Ada yang subscribe untuk sebulan pun. So that's the best business model jugalah. Of course lah, kalau dia dah subscribe sebulan, harga dia akan lebih murah lah sebenarnya. Sebab dia melibatkan margin keuntungan. Produk makanan margin tinggi kebiasaannya. Okay. So yang ketiga juga, apa yang kami buat adalah teknik remarketing di mana customer-customer yang pernah order, masa delivery order tu kami letakkan kupon ataupun voucher untuk dia order seterusnya. So kalau dia order kali kedua, next order tu dia akan dapat kupon voucher tu dan dia akan dapat diskaun. Konsep ni saya tiru 100% daripada Domino's Pizza. Rasa tak kalau kita order pizza, kita akan dapat kupon voucher dekat atas kotak tu. Itu konsep sama je sebenarnya. Okay? So 3 elemen ni, first kali kita gunakan marketing kit untuk membantu kepada customer nak order. Kita letakkan call to action. Yang kedua, kita mudahkan customer untuk order, sama ada order harian, order mingguan ataupun order secara bulanan. Dan yang ketiga, kita gunakan remarketing. Okay? Dan saya tak sempat, sebenarnya satu lagi adalah konsep membership. Sebab membership, another part, dia memerlukan website dan dia memerlukan antara benda yang lebih advance. So saya tak sempat untuk gunakan benda tu lah. Tapi 3 kaedah ni memang membuatkan hasil. Dan conversion dia memang sangat tinggi.
setakat 300 order ke 500 per day tu memang senang sangat. Dan ia melibatkan juga kos kita panggil marketing percuma dan marketing berbayar. Okay? Sebab ada juga yang saya post di Facebook group, ada saya buat ads hanya targeted di kawasan Lembah Kelang sahaja dan sebagainya. Alright. So itu sedikit banyak perkongsian antara bisnes semasa PKP 1, which is lockdown yang paling ketat sekali. Hanya seorang je boleh keluar pergi pasar raya dan sebagainya. Memang sangat challenge. Tapi kami dapat tangani benda ni dan alhamdulillah benda ni menjadi one of the income kepada business family saya lah sebenarnya. So untuk F&B is on the one side lah. Dan next kita ada juga perniagaan produk-produk pakaian, produk-produk kecantikan, produk-produk kesihatan dan lain-lain lagi. Okay. Cuma masa pengalaman kami masa PKP 1, orang lebih mudah beli benda berkaitan kita panggil keperluan asas. Keperluan asas ni boleh melibatkan makanan, okay, boleh melibatkan kesihatan. Vitamin C sangat mahal sekarang, okay? So kalau siapa ada supply ini adalah the best time ever untuk jual. Abang tu sauda, madu, benda-benda ni sangat-sangat high demand. Terutama sekali madu asli, madu yang harga sebotol sampai 780. Saya pernah beli benda tu. Dapat madu daripada Yemen. Apa nama dia? Madu apa saya tak ingat. Yeah. So that's a few things yang semasa PKP 1 lah. Tapi saya percaya semasa PKP 3 yang sekarang ni, apa yang berlaku sekarang ni, demand adalah benda lain pula. Sebab PKP 1 tak ada, orang tak ada duit. Which is time tu tak ada KWSP, air Sina, air Prihatin tak ada, ataupun air Lestari tak ada. Even duit-duit BPN kebantuan pun memang tak ada lagi time tu. Tapi sekarang orang dah start ada duit. Dan biasanya lepas raya ni orang tak ada duit lah. Tapi kali ni data dia adalah different sikit. Okay? So insyaAllah next week dah start masuk bulan depan. So akan ada orang akan dapat lagi duit Al-Lestari dengan Aisina. Dan kalau ditakdirkan esok betul-betul PKP juga, mungkin akan ada lagi bantuan-bantuan daripada kerajaan juga untuk mengaktifkan ekonomi. Sebab mustahil lah dia nak buat PKP tanpa dia bantu rakyat sebenarnya. So kita doakan yang terbaik dan musim PKP ni bukan untuk kita senyap. Musim PKP ni lah kita kena pergi ke online. Yang pertama, pergi ke online. Time ni lah orang akan start scrolling dekat Facebook. Orang akan start scrolling dekat Instagram. Orang akan tengok TikTok. Orang akan baca blog. Orang akan start Google. So agak rugi kalau anda tak gunakan kesempatan ni. Anda tak explore 100% sebab kalau anda tak buat, saya dapat. Kalau saya tak buat, orang lain dapat. Sebab orang ada duit tapi orang tak beli dengan anda. Tu je istilah dia. Okay? Alright, saya buka kepada sesiapa yang nak chat ataupun nak bertanya apa-apa soalan. Anda boleh buka je webcam, buka je mic. So kita akan start untuk sesi ni. Saya lama juga saya share ni. Lebih kurang setengah jam juga. So saya nak dengar feedback daripada anda. Actually sesi kita bukan berkenaan dengan saya. Sesi ni berkenaan dengan anda semua. Apa yang anda nak tahu. Anda nak belajar, okay, nak tahu platform apa, macam mana nak recruit ke apa semua. Anda boleh tanya. Tapi saya perlukan input ni daripada anda. Alright? So Sheila boleh, Tuan Zabah boleh, Nami Cafe boleh, Linda Ismail pun boleh. Just buka di webcam dan tanya soalannya. Alright? So still ada 8 orang. Tambah list.
Assalamualaikum Coach. Nak tanya? Ya. Tuan Sabah, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Tadi pasal tanya pasal COD tadi sebab saya ada plan juga. Previously we've done kita punya COD juga after kita tak run for cafe for about 1 year tu, kita ada buat COD lah. Alhamdulillah so far so good lah dia punya respon. Cuma tinggal lagi masalahnya kalau kita main di sini ni we agak apa ni limited jugalah kawasan-kawasan yang kita boleh hantar makanan tu. Cuma nak minta coach bagi apa ni sedikit pandangan ikut pengalaman sendirilah. Mana kalau macam COD tu sama macam 400 ke 500 sehari tu, how do you manage pada tu untuk delivery especially lah ke kawasan-kawasan macam Lembah Kelang tu kan? Do you have any apa ni runner yang untuk apa ni untuk apa ni yang nak handle benda tu macam Funda atau Grab tu macam mana? And then how about you punya apa ni kitchen tu, how to manage you punya cooking dengan order yang segitu banyak tu? Because kita ada juga pernah experience previously macam 200-300 atau even sebelum ni pun ada pecah 500 pack juga. But they want we tak banyak menu yang kita offer lah because we macam kita offer few menu saja ataupun 2-3 menu yang tapi kita high target yang memang kita boleh expect kita dapat dapat high permintaan lah. Tapi dengan kawasan yang agak limited tu senang sikit kita nak buat arrangement of delivery lah. Tapi your side macam you punya apa ni macam di Lembah Kelang and then you punya area so big, how do you manage dari segi apa ni delivery and at the same time you punya order tu dengan menu-menu yang ada, how to manage you control you punya kitchen tu? Alright, okay boleh. Ada 3 segmen lah sebenarnya. Okay, dari segi logistiknya, dari segi operation untuk cook benda tu dan juga dari segi preparation produk tu. Okay. So bagi menjawab soalan Tuan Zabah, simple saja. Seperti yang saya cakap tadi, saya bermula dengan grup taman dulu. So memang small place je, bukannya satu Lembah Kelang. So saya bermula dengan kawasan, contoh saya stay di Melawati. So even not satu Melawati pun, satu jalan roll tu je sebenarnya. So kita target dapat order, kita set dah sebenarnya. Okay, maksimum yang saya boleh set, ambil order berdasarkan dapur yang sedia ada adalah mungkinlah 30. Okay, 30 ke 30 lah maksimum dia. So kita set dulu untuk minggu pertama 30 je dulu. Okay, so masuk pada bulan pada minggu kedua, so kita improve sikit. Dapur pun ada 2 dah ada 3. Ada tukang masak pun ada, kita bukan hire lah tapi memang ada tukang masak tambahan which is kita bayar. Dan kami dah improve dari segi output. Okay, sampai ke satu peringkat saya ada gunakan satu kita panggil istilah unfair advantage. Betul Tuan Zabah, memang kami ada runner. Tapi macam mana kami ada runner? Kami tak gunakan Lalamove, kami tak gunakan Grab Food ataupun Food Panda. Sebab kami bukan restoran, kami operate daripada rumah. So apa yang jadi, pada minggu ni masuk ke minggu ke-3, minggu ke-4 PKP, kami dapat approach daripada Maybank. Maybank sebenarnya dia ada satu program nama dia sama-sama lokal. Okay. So apa jadi? Bila dia search kita dekat Instagram dengan dekat Facebook sebenarnya. So dia dapat contact kami dan kebetulan salah seorang staff tu order makanan dengan kami. So dia offer untuk join program terbarulah. Nama istilah program ni adalah sama-sama lokal. So after this I dengar about that. Yeah. So apa yang berlaku sebenarnya, kami kena register dengan pihak Maybank, kena bagi SSM, account bank apa. Kebetulan account bank memang account Maybank. So memang cantiklah urusan tu. So pihak Maybank offerkan untuk featured kita which is dia akan pilih brand Mak Engku ni untuk jadi featured on dalam website Maybank to You sendiri. So kalau tuan pergi Maybank to You memang akan ada lah satu slot di bawah dia panggil sama-sama lokal ataupun support lokal untuk ruangan warung ke ataupun produk-produk tempatan. So kelebihan kami join tu sebab kami first antara yang terawal, dia pilih dalam 100 yang terawal je dulu. Memang dia start dengan Lembah Kelang dulu lah. So apa yang jadi, semua urusan delivery ditanggung oleh pihak Maybank. So mana saya tak perlu bayar 1 sen pun untuk sebulan yang pertama. Okay. So dia tanggung lah. Contoh kalau customer tu order
daripada TTDI, Damansara, daripada Kota Damansara pun Maybank bayar delivery tu. So itulah di mana kami grow sebenarnya. Kami gunakan partner lah, which is kami partner dengan Maybank. Okay. So customer pun bila kami start tu kami guna Yeza sebenarnya. Yeza sebagai platform untuk order. Maybank offer juga. Okay. Kalau customer tu boleh order dalam platform sama-sama, which is platform sama-sama ni dia ada apps untuk receive order macam Foodpanda juga. Untuk as a merchant dia ada, as a normal user dia akan order guna Maybank to you je. Maybank to you apps. So dia offer kita ambil tak order online. So kami cakap okay je. So dia bagi kami apps tu dan kami boleh start receive order. Yang ni saya assume as another channel marketing kami. Selain daripada kami blast kat dalam WhatsApp, kami blast dalam Telegram, ataupun kita buat iklan dekat Facebook dan sebagainya. One of another channel kita gunakan partner kita dengan Maybank ni. So Maybank letak menu-menu semua di dalam program sama-sama ni. Okay. So itu that's how we grow lah, daripada kawasan Melawati, Bukit Antarabangsa ke Setiawangsa saja. Sekarang kami grow ke boleh pergi ke Damansara. Paling jauh kat Damansara lah setakat ni. Damansara sampai ke Putrajaya pun ada order juga. Orang start order sebab bila dia order guna apps Maybank, kita as Maybank tu boleh detect untuk berdasarkan lokasi di Lembah Kelang lah sebenarnya. So kami grow perlahan-lahan dan sampailah ke peringkat itu dalam masa 50 ke 100 order tu, which is dapur kita pun dah ready apa semua. The things yang sangkut adalah dari segi packaging. So how we improve packaging, that's one, kita come out dengan satu idea buat mangkuk tingkat je senang. Tak payah nak pack leceh satu-satu, nak pack apa semua tu. So that's why kita dikenalkan satu produk mangkuk tingkat tu. So lengkap satu order untuk 2, 3 atau 4 orang makan terus. So dari situlah kita mudahkan urusan logistik. Kami ada partner dengan delivery dengan Maybank lah, which is Maybank gunakan Lalamove, dia bayar. Dan even sampai sekarang pun setiap delivery yang dihantar, pihak Maybank subsidi RM5 untuk delivery. Maknanya kalau delivery tu nilai RM17, customer hanya bayar RM12 saja, sebab RM5 pihak Maybank dah subsidi. Dan saya tak perlu bayar untuk delivery lah. That's the best part lah sebenarnya. So boleh explore a few platform sebenarnya, tak semestinya Foodpanda dengan Grab Express. Sebab yang tu dia nak segi nak register semua agak leceh sebenarnya, sebab bukan satu tempat fizikal. Tapi kalau macam saya berniaga di rumah. So starting kita memang daripada rumah, sampailah kita ada sesi kitchen sekarang dan sebagainya. So benda ni memang take time jugalah untuk kami grow. Tapi flow dia memang cantik dah. Sebab kita test tap ni water, test dulu untuk satu taman dulu. Bila dah ada consistent order, dan kami start untuk hiring tukang masak baru, dah ada pembantu masak dan sebagainya, dah sampailah pembantu untuk buat packaging pun dah ada. Kami expand lagi, hanya target kepada kawasan Hulu Kelang saja, which is sampai ke Wangsa Maju, sampai ke Jalan Nampang pun ada jugalah. Sebab kebanyakan customer yang order adalah mereka yang bekerja, yang nak beli lauk untuk anak-anak di rumah. Kebanyakan customer kami macam ni lah sebenarnya. So yang memudahkan juga mungkin sebab kami ada sistem ordering lah. Bila kita ada sistem ordering, kita dah tahu berapa banyak order yang masuk. Dan that's why untuk first kali saya set cut off. Any order yang masuk sebelum pukul 12 akan dikira order hari tu. Kalau order dibuat selepas pukul 12, kita akan proses order untuk esok. Sebab itu memang kita clear bagi tahu awal, memang kena ada cut off. Sebab kita bukan restoran macam McDonald's ataupun KFC yang dah ready pack semua sebagainya. So cara ordering pun memang cara macam tu lah. Kita kena setkan cut off selalunya. So baru kita boleh manage order tu. Okay. Then kena start. Mangkuk tingkat tu. Ya? Mangkuk tingkat tu dapat balik tak? Ke kita buat secara apa ni? Biasa maknanya jual mangkuk tingkat tu. Jual sekali mangkuk tingkat tu. Jual sekali? Jual sekali. Oh, okay. Tipe je pergi. It must be very costly. Apa dia? Kira mahal jugalah kalau tanpa sekali jual sekali mangkuk tingkat tu.
Sebab tu saya cakap harga kita orang punya makanan memang mahal. Starting harga untuk yang first time order contohlah costing kita mungkin RM7 ke RM8 untuk mangkuk tingkat tu sebab beli dekat beli dekat untuk first time saya beli dekat Mr. DIY. Yang second tu baru kita order yang dapat plastik punya mangkuk tingkat lah, betul. it's not the yang bersih punya bukan lah, yang bukan steel punya lah, yang mana yang plastik tu kan. Itu susah cari tu. Saya cari yang kita bukan jual mangkuk tingkat. Kami guna mangkuk tingkat je. So cuma kita letak punya mangkuk tingkat tak. Kami tak jual mangkuk tingkat. Faham. Kami guna mangkuk tingkat as a part of the logistik punya part lah. Dan memang ada follower memang suka collect benda tu. Sebab kami perhatikan juga bila kita guna konsep yang mangkuk tingkat viral kita panggil. Sebab mangkuk tingkat kami yang jenis warna pelangi. Memang orang tengok memang cantik lah. Memang comel, cantik, siap dengan logo apa semua kan. So dari situ kita sebab apa? Sebab bila item tu sampai kepada customer, kami suggestkan customer untuk ambil gambar dan sharekan di Facebook. So siapa yang share apa semua kami dapat free lah selalunya. Suruh dia tag kita punya IG dengan Facebook. Dan daripada first response yang kami dapat next order dan sebagainya. Dan idea marketing tingkat dia sebenarnya timbul sebab kami tiru je sebenarnya. Ada daripada mangkuktingkat.com which is yang tu memang fokus pada jual subscription dan membership punya konsep lah. Tapi kami mangkuk tingkat tu kami tak ambil balik. Kami tak ambil. Dah jual bagi je terus. Sebab dia dah bayar untuk mangkuk tingkat tu. Okey. Boleh je nak ambil balik apa tapi macam leceh pula nak kena hantar. Kalau sampai Putrajaya nak hantar balik memang tak baloi lah. Ya dah. So a few idea lah untuk macam mana untuk start sebab ni masa PKP1 memang sangat strict time tu. Memang apa yang ada je sebenarnya. That's why kami start pun kadang-kadang ikan goreng, lauk biasa je. Sampai ke sambal balado dan sebagainya. Dan ada few menu pun simple menu je. Bukanlah heavy sangat sebenarnya. Ya dah. Okay, terima kasih. Cuba boleh explore lah untuk join program sama-sama lokal tu Tuan Sabah. Okey, ya. Try juga tu. Kau tahu Maybank sini ada tidak tahu? Sebab kalau ada Maybank memang priority yang pertama lah. Sebab saya pun baru tahu rupanya dan next project dia sebenarnya dia nak Maybank dia dah ada e-commerce sendiri tapi dia nak dalam ekosistem dia saja. Sebab kalau sekarang ni selain daripada Maybank to You apps, dia ada satu lagi servis iaitu MAI kita panggil MAE di mana Maybank keluarkan kad debit lain. Okay? So yang tu adalah account separate di mana dia nak lawan macam Big Pay, dia nak lawan Boost, dia nak lawan Touch and Go. Dia ada account dia yang lain lagi. Saya gunakan MAI tu sebenarnya. So di MAI pun memang best juga sebab dia asingkan daripada account peribadi kita. Ni antara kelebihan kalau guna Maybank. Saya bukan nak promote Maybank tapi saya memang guna Maybank. Satu sebab senang customer nak bayar guna QPay je. Dia scan tu terus bayar je. Satu lagi the best part is bila saya dalam bahan marketing saya memang saya mention kepada pelanggan Maybank boleh order direct dalam Maybank to You. So brand kita walaupun brand kita like Mak Angkus kecil je brand ni orang tak kenal pun kan. Tiba-tiba ada X Maybank. So brand kita akan dapat lagi lagi besar sebenarnya. Sebab kita berpartner dengan Gegasi lah saya panggil istilah kan. Macam kalau kita dapat masuk produk ke Asia, kita mesti nak jual benda tu besar-besar kan. Kita nak dapat masuk ke Shell, dapat masuk ke Petronas. Ni benda yang sama juga sebenarnya. Cuma alhamdulillah rezeki yang diberi memang saya dapat partner dengan Maybank dan benda ni grow saya punya business sebenarnya. Right. Okay, right. Terima kasih. Okay, kalau nak link apa nanti boleh PM saya private Alright. Okay, right. Terima kasih banyak. Sama. Saya nampak ada ucapan selamat datang Nurul Amirah. Okay, Fanly datang. Okay, Sheila still ada lagi, Linda still ada. Okay, just feel free kalau nak buka webcam, buka je, tak ada masalah. Nak buka mic pun boleh. Ini adalah sesi kita santai.
di mana dalam masa saya target sejam setengah ni kita akan berkongsi idea macam mana improve bisnes masing-masing dan macam mana persediaan kita untuk kalau ditakdirkan esok ada PKP, so esok kita ready untuk PKP lah sebenarnya. Alright. Okay, saya dapat nama lain juga. Muhammad Safuddin Sabri. Okay, thank you so much untuk join pada malam ni. Okay, dalam grup. Oh, ada juga yang tengok dalam Facebook group. Okay, Ruby Cookies best juga macam tu. Apa yang best tu? Boleh tolong bagi tahu. Kenapa tak join kelas? Join lah kelas. Kelas Zoom boleh tanya direct tu. So kita boleh interaction. Sebab kalau untuk pengetahuan anda semua, siapa yang join kelas ni, kita juga live serentak di dalam Facebook group. So boleh tengok dekat Facebook group, boleh tengok juga dalam WhatsApp, dalam WhatsApp pula. Dalam Zoom kelas. Boleh. Okay. Something happening lah. Saya nampak macam Abira tu. Saya minta dia unmute lah kejap. Okay, mungkin dekat Facebook group dia agak tu sikit lah. Mungkin agak ada lag sikit. Maybe sebab internet problem ke apa lah. Tapi still boleh. Saya boleh tengok lagi lah so far. Okay, kita ambil lagi dua. Siapa yang nak? Saya buka Nura Amirah ke? Syakira. Sheila ke? Atau Muhammad Saifuddin? Just buka je webcam dan boleh start tanya soalan. Saya akan cuba jawab lah. So, topik kita hari ni adalah nak PKP ke tak? Tak tahu. Okay, ada lagi ke? Welcome back. Siapa tu? Saya nak jadi pendengar je malam ni coach sebab saya dalam gelap dah. Awalnya tidur. Bukan saya tidur, family dia tidur. Oh iya ke? Tak apalah, boleh je cakap kalau nak cakap. Patutlah dia gelap je. Rupanya memang betul gelap. Sama lah Sheila pun tak sebab nak buka sebab anak-anak ada sekali. Oh, macam tu pula. Patutlah senyap je semua. Okay. Okay, tak apa. Sebab saya ada dapat feedback lah yang minta untuk buat hari siang. Tapi sebab jadual ni nak kena susun balik sebenarnya. Dan kita tengah cuba untuk slotkan sebab saya terus terang cakap memang 2-3 hari ni memandangkan nak PKP nak
lockdown ni memang banyak urusan tertangguh lah sebenarnya. That's why nak perlu susun jadual betul-betul. Kalau confirm dah lockdown dan rasanya banyak masa kot untuk buat siang. Okay, kita tengok dulu macam mana. Saya cuba untuk buat siang lah. Cuma untuk sekarang ni keadaan tidak mengizinkan sebab kita tengah rush untuk proses order. Ada beberapa produk baru masuk juga. So saya minta maaf lah kepada yang terpaksa bergelap dan juga yang ada kekangan masa lain lah. Sebab ini adalah lanjutan daripada waktu bulan puasa hari itulah, saya faham. Itu. Ya Kak Robiah. Nak cakap apa tu? Kalau PKP nak bisnes apa pula? Kalau PKP nak bisnes apa pula? Saya baru cerita benda tu. Okey, senang cerita macam ni. Sewaktu PKP adalah benda yang kita nak, kalau kita as a businessman ni, kita nak jual adalah benda yang berkaitan dengan kita sendirilah. Contoh, essential business adalah benda-benda bahan keperluan. Contohnya makanan, sampat, pakaian dan produk-produk kesihatan lah mostly. So itu antara yang paling laju. Okey, satu saya boleh sharekan ni projek baru kami. Projek DIY nama dia, disebabkan saya pindah rumah baru ni, so saya mula melibatkan diri dalam proses-proses DIY. So antara benda yang menarik dan paling tinggi sales di Shopee adalah barang-barang berkaitan dekor rumah. Ini antara fakta dia sebenarnya, saya boleh sharekan. Cuma saya tak ada pengalaman jual barang-barangan berkaitan rumah lah ataupun home item. Kita talk about benda-benda yang macam kerusi apa semualah. Which saya pun tak ada supply. Ya? Tak dengar? Barang-barang DIY? Betul. Barang-barang DIY. Surprise kan? Itu pun saya baru tahu tau sebenarnya. Sebab tu saya decide untuk buka perniagaan baru lah sebenarnya. Contoh? Okey, contohnya apa yang saya boleh bagi tahu, contoh macam frame, card, benda-benda tulisan ataupun benda-benda yang orang akan buat sebab musim PKP orang akan stay rumah. So antara benda yang dibuat adalah dia buat renovate, dia akan cantikkan rumah lah senang cerita. So macam kerusi, meja dan sebagainya. Orang banyak masa kat rumah. Betul. Ini kawan saya sendiri buat. Okay, website dia saya boleh share, kedaidiy.com. So dia sendiri buat dan quite surprise, benda yang dia jual, benda tu boleh beli dekat kedai DIY je. Okay, tapi dia buat jenis customize dan sebagainya. Contoh orang nak pasang wainscoting, orang nak pasang jam yang jenis cantik yang viral tu, nak beli cermin. Cermin yang cantik lah senang cerita. Nanti saya tunjuk gambar dia. Dan nak susun, nak pasang yang kaca-kaca apa semua tu. So benda biasa je. Benda tu boleh beli kat Mr. DIY, boleh beli dekat Romantika, boleh beli dekat apa lagi nama tempat dia. Cuma apa yang menariknya, ini data yang baru saya dapat dan bila saya tanya sendiri dengan kawan saya yang buat ni, orang willing to spend banyak. Contoh nak beli wainscoting harga sampai 800, 900 tak ada masalah. Sebab apa? Sebab bila dia ada kat rumah, dia tak boleh nak belanja sebab tak boleh nak pergi shopping mall, tak boleh nak beli ni, boleh beli online je lah sebenarnya. So bila beli online, tempat yang boleh beli adalah kat Lazada dan Shopee, which is terlalu banyak. Tapi bila dia fokus kepada satu website untuk jual benda bahan yang macam ni, so cara yang dibuat adalah dia share dekat IG, dia share dekat Facebook. Dan dia akan kumpul buat di satu kolam iaitu di Telegram channel. Dan dia akan buatlah contoh hari ni cara-cara nak pasang wainscoting dekat dinding. Buat satu video. Dan dalam video tu dia akan letakkan description, okay, kalau siapa yang nak beli, boleh beli di website kami. Quite surprise, benda-benda berkaitan home item memang selling well pada masa PKP. Ini adalah tambahan lah yang saya cakap tentang makanan, produk kesihatan dan kecantikan dan juga pakaian tu memang orang beli. Tapi tambahan lagi produk berkaitan home item pun ada orang beli juga sebenarnya. Which is ini yang akan saya set up untuk kali ni lah sebenarnya. Saya tengah tunggu supplier punya kontak dan sebagainya. Okay. So itu barang yang boleh jual lah sebenarnya. Okey juga sebab orang banyak masa kan. Betul. Orang banyak masa, boleh time tu lah belajar cat rumah, belajar wiring,
belajar untuk buat pasang kita panggil wallpaper. Time-time ni lah tiba-tiba lah rajin nak buat ni, rajin nak buat tu, sampailah ada group. Yang saya join group ni grup Tahi. Nama grup Tahi, tukang apa hari ni. Tu nama grup dia saya join. So macam-macam lah belajar bancuh simen, pasang kipas, pasang macam-macam. Even kat belakang ni pun semua saya pasang sendiri. Tapi kan coach ada estimate tak? Kalau lah orang kata COVID ni makin meningkat apa semua, berapa lama lagi maksudnya kita boleh survive dengan keadaan macam ni dari segi ekonomi kita? Okay. Bagi menjawab soalan tu, saya boleh refer balik daripada data yang daripada sedia ada lah. Contohnya, sebab saya boleh katakan sini berapa lama lagi survive tu, saya pun sendiri tak tahu lah sebenarnya. Sebab kita sendiri tak tahu COVID ni sampai bila boleh habis. Sebab orang dah divaksin pun boleh kena jangkit COVID lagi. So tak ada satu timeline yang nyata lah, sama ada setahun ke, 2 tahun ke, 3 tahun ke, tak ada lagi. Cuma ada prediction yang pernah cakap benda ni boleh berlangsung sampai 3 tahun. Which is yang ni saya nampak paling betul lah, sebab selepas orang divaksin, dia akan start slow dan sebagainya. Cuma impak daripada COVID ni menyebabkan perubahan besar dalam kehidupan kita. Contoh paling nyata adalah di mana dulu bisnes tak perlu online pun tak apa lagi. Orang still datang, walk in, beli dan sebagainya. Tapi sekarang bisnes wajib untuk online. Okay? Mungkin disebabkan dua benda. Satu disebabkan sekarang ni kita ada smartphone yang orang boleh order di hujung jari. Dan sistem perbankan yang lebih mudah. Orang boleh order dan boleh bayar on the spot. Yang itu yang memudahkan e-commerce sebenarnya. Okay. Sebab tu semua bisnes lah saya cadangkan start online. Start letakkan produk, start buat promotion, start untuk at least convert 80% sale di online, 20% saja walk in. Okay. Kenapa? Sebab ini yang trend yang berlaku lah sekarang ni. Disebabkan COVID lah menyebabkan orang beli online. So macam mana kita nak survive benda ni? Of course kita kena ke online dulu. Sebab kalau kita tak ke online, orang lain yang akan onlinekan bisnes dia, customer akan beli dengan orang lain. Tu feedback yang saya dapat lah. Yang kedua adalah sampai bila kita boleh survive sebenarnya selagi orang ada duit. Selagi orang ada duit, selagi orang ada cash, dan selagi itulah kitaran ekonomi itu berlaku. Sebab saya major in Islamic Finance, so memang kepakaran saya adalah untuk buat analisis data sebenarnya. Okay. Selagi orang ada duit lah sebenarnya. Dan data yang kami ada jugalah, ini berdasarkan kajian daripada pihak perbankan dan sebagainya yang diberikan. So yang akan impact utama kepada di Malaysia ni adalah golongan yang bekerja sendiri, yang berniaga sendiri dan juga yang bergantung kepada pendapatan harian. Which is di Malaysia sebenarnya dalam 20% je. We talking about promoter ataupun orang yang berniaga warung dan sebagainya yang memerlukan mereka yang walk in ataupun mereka kena bekerja by daily baru akan dapat upah lah biasanya. So yang akan impact actually 20% sahaja. Lebih kurang 35 ke 45% sebenarnya adalah daripada golongan yang makan gaji. Yang we talk about government servant, mereka yang bekerja swasta dan mereka yang bekerja lah sebenarnya. So golongan ni adalah lebih besar lagi sebenarnya. So apa yang berlaku, walaupun COVID ke tak COVID ke, tapi mereka akan still dapat duit. Mereka akan still dapat gaji, walaupun gaji separuh ke, kalau private sector ada yang dapat gaji separuh dan sebagainya, tapi mereka masih dapat gaji. Okay? So mereka akan still spend lah sebenarnya. So orang akan still belanja walaupun COVID ke tak COVID ke, orang akan still belanja. Dan disebabkan pada waktu COVID 1-2 dahulu, ada berlaku moratorium. So iaitu bank-bank pun dah start, okay tak perlu bayar, dia ada bagi tempoh dalam masa 6 bulan. So ada berlakunya lebihan keuangan. Contohlah,
Setiap bulan kita kena bayar kereta, nak kena bayar rumah, nak kena bayar loan dan sebagainya kan. Tapi bila bank-bank dah start moratorium, which is penangguhan pembayaran. So daripada dulu nak kena bayar 2,000 rumah, nak kena bayar kereta 500. Sekarang ni tak perlu nak bayar. Memang benda tu memang kena bayar, tapi stop dulu, tak perlu nak bayar bank, anda belanja je duit tu dulu. So bila orang tiba-tiba ada duit cash 2,500, apa dia buat? Saya dah tanya soalan ni kepada anda. Apa yang dia buat? Ni pengalaman saya sendirilah sebab tiba-tiba ada 2,500 kan. Ya, Nur Amira. Apa yang dia buat? Belanja lah, spending. Yes. Itulah menyebabkan pembelanjaan di luar kawalan. So orang akan start membeli, orang akan start belanja. Kalau dia tak beli dekat, dia beli online lah sebenarnya sebab waktu PKP memang online je boleh beli. Swipe, beli Shopee, parcel datang. So itu menyebabkan berlakunya transaksi. Transaksi tu berlaku disebabkan moratorium sebenarnya. Orang tak belanja, orang tak bayar loan, orang tak dia penangguhan lah, bukan tak bayar. Orang tak perlu nak bayar rumah, orang tak perlu nak bayar sewa kedai, orang tak perlu nak bayar bayar loan belajar, loan apa semua tu, dan lebihan duit yang ada tu digunakan untuk belanja. So ini data yang kami dapat lebih kurang 35 ke 45% di Malaysia yang berlaku macam tu. So besar tak market dia? Berbanding dengan 20% saja yang impact, yang mungkin bekerja seharian lah, meniaga tak boleh bekerja, Makcik Kiah tak boleh nak buka kedai nasi lemak dan sebagainya. Ini 20% dia sebenarnya. Actually jumlah dia agak kecil lah berbanding dengan saya ambil amount ni 35%. Okay? Yang tak ada impact setakat ni. Okay? 5% lagi, okay, ini data yang lain pula, 5% lagi adalah golongan yang memang tak ada impact apa-apa sebab mereka dah sampai ke peringkat financial freedom. We talk about orang yang dah ada investment yang setiap bulan duk collect dividen je. So contoh kalau overhead dia sebulan 10,000. Dividen yang dia ada dah boleh cover kehidupan dia selama setahun dah. So apa-apa yang berlaku pun dia just teruskan hidup macam biasa je. Golongan-golongan yang dah pencen, yang kalau tinggal 2 orang dekat kampung, dapat pencen sampai 2,000 ke 3,000, overhead dia berapa lah sangat. Mungkin 500 ke 1,000 je overhead dia. Tapi dia dapat pencen yang tinggi dan menyebabkan dia apa-apa berlaku pun dia tetap dapat pencen juga. So golongan ni, golongan yang macam ni lebih kurang 5% yang ada di Malaysia yang mencapai peringkat financial freedom. So istilah dia financial freedom ni saya suka sangatlah sebab pendapatan pasif dia dah boleh cover overhead bulanan dia. So dia tak perlu bekerja dah pun sebenarnya. Apa-apa yang berlaku dia boleh survive. Income dia contohlah, saya panggil dia income 15,000. Overhead dia mungkin 5,000 je. Dia ada lebihan wang lagi sebenarnya. Okay. Dan yang terakhir adalah mereka yang dalam golongan 10% lagi. Yang ni kita panggil golongan yang tak berapa efek sangat kepada krisis ni sebab apa? Apa-apa yang berlaku pun mereka masih boleh survive lagi. Ni ada dalam 10% lagi. So total semua saya ambil lah 35, 5% dan 10% ni lebih besar market dia berbanding dengan 20% yang terasa impact akibat COVID ni. Ini data daripada PKP 1. Okay? So nasihat saya satu je, betul memang akan ada efek secara drastik, tapi kalau kita tak ambil tindakan untuk move ke online, orang tak jumpa perniagaan kita, orang tak tahu bisnes kita, orang akan still belanja tapi bukan beli dengan kita. Orang akan beli mungkin dengan kompetitor kita. Itu yang akan berlaku, satulah. Yang kedua, boleh take advantage on this sebab PKP 3 ni dah start ada inisiatif. Orang dah start ada duit. KWSP, dapat duit BPN, ICNA lah apa semua tu, macam-macam ada bantuan lagi. So dengan kata nak ada moratorium dilanjutkan juga, so akan berlaku benda yang sama juga. Orang akan dapat penangguhan pembayaran loan dan ada setengahnya memang tak perlu bayar pun, sewa ke apa sebagainya, dan menyebabkan mereka ada cash. Bila dia orang ada cash, dia orang akan belanja. Jaranglah saya dengar orang dapat cash tak belanja. Okay? Nak menyimpan, nak simpan. Duit KWSP yang simpan tu pun dia buat keluar, apatah lagi duit yang memang ada cekelepuk
tak perlu nak bayar apa-apa, memang confirm akan belanja juga. Alright? So di sedikit sebanyaklah saya boleh sharekan data-data ni, dan so kita bukan harapkan PKP ke apa, kita tak harap pun sebenarnya, tapi apa yang saya boleh bagi tahu, kena ada well planning untuk ready benda ni. So of course kita kena ukur baju di badan sendiri. Kalau ada bajet, buat marketing. Kalau tak ada bajet, gunakan free marketing. Kalau nak tahu lagi lanjut ke macam mana nak tu, boleh PM saya personal. Sebab ada sebahagian program juga memang saya buat customize mengikut business tu. Ini yang menyebabkan saya busy pada hari siang ni sebenarnya. Sebab ada certain business memang dia memerlukan 100% concentration. So yang tu yang saya offer kepada mereka yang berminat lah biasanya. Of course lah yang tu di luar daripada training marah kita sebenarnya. Boleh PM saya private lah yang tu. Okay? Kau satu soalan lagi. Ya. Sebab kau orang financial. Ya. Contohnya lah kalau kita ada hutang, maksudnya contohnya loan kereta. Ada Kereta. beberapa bulan lagi. Hmm. Adakah perlu kita jelaskan one shot sebab kita dah nak, dengan keadaan sekarang ni agak kritikal kita punya financial, maksudnya banyak benda yang kita perlu fikir supaya kita macam mana menjadi pengguna yang berhemah kan. Adakah perlu kita bayar one shot settle ataupun kita bayar je bulanan macam biasa? Maksudnya macam mana coach punya pendapat? Okay. Settlekan one shot ataupun bayar sikit-sikit? Macam ada tabungan lain lagi macam itu. Okay, faham soalan. Soalan simple je sebenarnya, sebab mana-mana orang pun memang akan ada experience benda yang sama. Cuma saya berpeluang untuk, saya ada juga lah beli kereta. Memang tak ada orang beli kereta cash lah setakat ni. Kita beli kereta pun memang pakai loan juga. Tapi apa yang saya faham konsepnya, loan kereta ni, kalau dia bergantung kepada jumlah akhir bayaran ataupun dari istilah dia, daripada hutang yang terkumpul, hutang yang balance ada tu, daripada situlah kadar dia punya interest tu akan sama ada bertambah sebagainya lah. Apa yang berlaku, contoh, saya baru beli, last kereta yang saya beli adalah Audi A4. So bayaran bulanan sekitar dalam 800.5 lah. Bukan A4 baru, A4 second je. So apa yang berlaku, saya akan bayar lebih daripada jumlah pembelanjaan, jumlah yang patut bayar bulanan. Contoh kalau kita kena bayar 800.5, saya akan bayar 1,000. Okay, ni istilah dia lah sebenarnya. Okay, kenapa saya akan bayar lebih? Sebab bila kita bayar lebih, next month tu jumlah dia akan berkurangan. So bila berkurangan, interest dia akan makin lama makin kurang dan yang menyebabkan saya akan dapat early settlement. So contohlah loan tu selama 5 tahun ke 7 tahun ke. So tempoh masa yang bila saya bayar lebih, dia akan mengurangkan tempoh masa saya lagi. Contoh saya bayar 1,000. Sebab disebabkan kemampuan time tu 1,000 lah. Kalau boleh bayar lebih sebenarnya. Cuma kalau dalam istilah situasi sekarang ni, saya cadangkan teruskan bayar macam biasa je. Sebab nak tak nak kita still kena bayar hutang. Cuma kalau dapat moratorium pun bayar je macam biasa. Okay? Bayar macam biasa je. Sebab kalau nak bayar sekali pun apa semua, nanti dia akan efek kat kita punya sikris kita tak cantik dan of course menyukarkan kita untuk dapat loan yang seterusnya dan sebagainya lah. Another one is, saya selalu amalkan kalau kita hutang, kita bayar lebih. Kita bayar lebih supaya kita akan cepat settle hutang tu lah sebenarnya. So itu yang berlaku kat saya. Kereta tu alhamdulillah dah settle awal lebih kurang setahun awal, dan menyebabkan interest tu lagi turun, dan that's one of the secret lah sebenarnya. Tak ada secret pun sebenarnya. Okay? So kalau apa tu? Ya, saya rasa mute kot, tak dapat dengar suara.
Okay, so boleh pakai juga kepada loan-loan lain-lain juga sebab loan ni of course lah dia ada interest. Dan kalau macam rumah biasanya kita 10 tahun pertama tu kita bayar interest je, pokok pun tak bergerak biasanya. Ni antara few things yang tips yang saya boleh sharekan, bayar lebih lah biasanya. Tapi kalau duit yang moratorium tu boleh guna untuk modal yang double up, Okay, that's tips number 1. Another one yang kita boleh gunakan, masa musim PKP ni, kalau boleh jangan bergantung kepada satu income. So, kena pelbagaikan jugalah. Sama ada kalau anda berniaga, okay, teruskan berniaga lah. Mungkin boleh tambah lagi produk lain ke, ataupun tambah lagi income yang tambahan. Tapi bagi mereka yang tak bekerja, yang bekerja, yang nak tambah income, boleh try untuk start buat bisnes. Mungkin boleh buat dropship business ke, ataupun boleh jual produk orang lain ke. Tak semestinya kita ada produk sendiri. Okay? So, kena tambah channel ataupun kita panggil revenue stream kita. So, kalau kita reti buat deco ke, kita boleh buat deco. Kalau kita reti matematik ke, ataupun account ke, so kita boleh buat kelas sama ada kelas online ke, buat ajar tuition ke atau sebagainya. Dan kalau kita reti masak, kita boleh jual masakan kita, buat je mangkuk tingkat dan sebagainya. Okay? So tambah channel jualan anda dan make sure anda jangan bergantung kepada satu income saja. Kena ada at least minimum 3. So kalau dah start berniaga, okay, what's next? Mungkin boleh allocatekan sebahagian duit yang bukan untuk rolling modal, tapi duit yang anda boleh gunakan untuk maybe investment ke, beli Bitcoin ke, ataupun melabur ke mana-mana ke, sebab anda kena generate income juga sebenarnya. Jangan mengharap kepada satu saja. Another level selepas kita bisnes adalah kita investment. Selepas investment adalah peringkat untuk sebab investment kita akan generate kepada passive income. Cuma passive income tu dia bergantung pada strategi lah. Ada yang passive income beli saham, ada yang passive income mungkin invest dalam company orang lain. So that's another level lah sebenarnya. Okay. So saya harap dapat menjawab soalan dan simple saja. Masa ni bukan masa untuk kita enjoy. Kita kalau boleh jangan enjoy sangatlah. At least kena ada backup. Cash is the king, kena ada cash. Kalau boleh janganlah beli rumah ke beli apa time-time macam ni lah. Walaupun rumah murah je sekarang ni. So cash lah. Segala-galanya perlukan cash. Kalau anda ada cash, simpan cash tu sebaik-baiknya. Okay. Ni ada masalah manpower lah, coach. Manpower. Pekerja sangat susah nak dapat yang berkualiti. Tak tahu macam Memang betul. Daripada dulu memang problem terutamanya lah nak dapat pekerja orang kita ni. Orang kita yang stay, yang setia dengan kita ni memang sangat susah. Setakat ni saya tak ada formula tu lagi lah sebab saya pun still ada come and go juga. So one of short solution, saya hire sama ada orang by gaji by daily ataupun saya hire student internship je. Bergantung kepada skop kerja tu. Kalau skop kerja yang setakat masak apa semua, saya hire by daily je, senang. Saya pening kepala. Dia nak datang, dia dapat gaji. Dia tak datang, dia tak dapat gaji. habis tu kalau dia tak datang, siapa nak masak? Itu kena ada backup plan lah. Janganlah harap seorang je masak. Okay. Sebab benda ni bukan kemahiran saya lagi, tapi saya percaya kalau ada SOP, kalau ada planning benda ni, insya-Allah boleh settle sebenarnya. Sebab dia tak adalah rahsia besar sebenarnya macam mana McDonald's dengan KFC. Walaupun pekerja keluar masuk, tapi tetap rasa yang sama. Sebab dia ada SOP dia tu, cara masakan dia macam mana. Dan yang ni saya tengah cuba dalami, saya tengah ambil study bab ni. Macam mana nak standardkan kalau daripada satu kedai kepada kedai lain,
guna ingredient yang sama, masak cara yang sama supaya rasa tu tetap sama. So saya tak ada jawapan lagi setakat ni, tapi saya percaya kalau McDonald's dan KFC boleh buat benda yang sama, mungkin kita boleh buat jugalah. Okay? So still sama juga problem. Manpower is always like that. Saya sebab manpower kan tak cukup, saya jadi dalam satu ketakutan. Saya takut kalau order Shopee masuk banyak-banyak. Tapi itulah sebab dia berkait rapat sebenarnya. Kalau contoh, kalau kita order kita tak banyak, so kita tak ada duit sebenarnya untuk hire orang. Sebab kalau kita ada order yang konsisten yang banyak dan kita ada duit untuk hire orang. That's why part yang paling penting adalah dari segi marketing sebenarnya. Marketing yang akan generate sales. Bila duit masuk, then operation akan datang. Sebab in the end still penting juga, kena ada duit. Nak tak nak, kita kena ada duit. Kalau tak ada duit, pekerja pun tak datang, bisnes pun tak boleh jalan. Itu pendapat peribadi saya lah. Lain orang, lain cara dia. Tapi what important is to bring sales dulu. Dapatkan sales. Orang order dah start masuk, orang dah start bayar apa semua. Then, boleh move kepada peringkat seterusnya lah untuk operation dan sebagainya. Bolehlah start hire orang dan sebagainya. Sekarang ni sale masuk tapi manpower tak cukup. Itu yang jadi penat. So, mungkin boleh start update. Okay, kami mencari pekerja ke? Dah buat semua dah. Tapi macam gitu lah masuk. Tak tahu lah saya. Mungkin kena check balik lah. Nanti saya PM. Kita check balik. Saya bukan pakar benda ni, tapi saya ada kawan-kawan yang memang expert on HR. So mungkin kita boleh suggestkan a few things lah sebenarnya. Sebab manpower memang sampai sekarang pun saya sendiri hadapi. Tapi disebabkan kita ada SOP. So kalau staff keluar masuk pun, dia still buat benda yang sama. Maknanya kita ada sistem yang untuk ajarkan staff tu. Kita ada sistem macam mana nak apply cuti, macam mana nak bayar gaji dia berdasarkan tu. Dan saya pun still belajar lah sebenarnya cerita. Saya tak ada jawapan yang untuk yang ni, tapi saya boleh cuba referkan dengan kawan-kawan. Okay? Alright. Oh, 11.30 dah. Okay, terima kasih kepada yang join sesi malam ni. Sekali lagi saya nak ingatkan kepada mereka yang belum isi Google Form yang saya sharekan semalam dengan 2 hari lepas, mohon untuk isikan sebab setakat ni dalam list yang saya ada lebih kurang 8 orang saja. So kalau boleh saya nak semua dapatlah sebenarnya. InsyaAllah hari ni tak sempat juga habis printing. Kalau esok habis settle printing, esok juga saya akan hantar. Dan berdasarkan alamat yang saya dapat ni, kita tengoklah berapa lama sampai. Mungkin next week lah kot sampai. So bagi yang belum isi, tolong isikan. Saya perlukan data anda, saya perlukan feedback daripada anda. InsyaAllah projek buku yang keempat ni kita akan printed as a physical buku. Dan saya harapkan anda semua boleh support saya jugalah untuk menjadi sebahagian daripada story dalam buku saya. Alright? So itu saja pesanan penaja dan hopefully esok kita ada berita yang baik lah. Ya, Cik Safudin. Ya? Jadi bermute pula. Hello Coach. Ya, saya. Ni saya nak tanya macam yang Coach cakap, Coach ada share untuk borang tu kan. Kita nak tahu sama ada borang tu dah proceed ke belum tu, macam mana Coach? Okey, jap. Saya check. Sebab saya ada list nama dah terus. Oh, Ya. dah ada. Sebab Ya. saya dah send 2 kali tapi tak pasti sama ada proceed ke tak borang yang saya isi tu. Okey, so far saya tak ada nama Muhammad Saifuddin Sabri lagi. Okey, dah ada. Ada. Kampung Padang Hangus Tepuh kan? Ya. Ada. Dah ada dah. Okey. Alright. So yang mana isi Okey, ada list nama dia lah sebenarnya. InsyaAllah lah. Okey.
Sebab basically dia agak gabungan daripada report sales dan sebagainya. Dan ada few template yang saya bagi ni adalah untuk anda gunakan terus. Anda boleh tiru. Nak tiru sebulat-bulat boleh, nak ubah soal mengikut perniagaan masing-masing pun boleh. So rugilah kalau tak dapat kan. Thank you so much saya ucapkan kepada yang dah isi. Ya, setakat ni kita ada 8 orang. Nanti habis sesi ni saya akan sharekan lagi di dalam WhatsApp group masing-masing, group A, B, C. So anda yang belum isi boleh isi balik lah. Alright? Okay, so itu saja untuk sesi malam ni. Esok ada lagi tak? Esok kita ada lagi 21 bulan. So jumpa anda esok dan kalau ada apa-apa boleh tanya saya secara personal, saya akan cuba jawab di dalam group company kita. Di dalam group Facebook kita. Alright? Alright, thank you Coach sharing malam ni. Okay, thank you. Saya tak ada share apa sangat. Tapi thank you so much. Okay, thank you Coach. Alright, Assalamualaikum dan selamat malam. Waalaikumsalam.